اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Baik, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, alhamdulillah kembali lagi kita dalam sesi perkongsian ilmu ruqyah. Insya-Allah minta maaf tadi ada masalah teknikal sedikit, minta maaf banyak-banyak. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang sesi pertama ni saya nak berkongsi kepada tuan-puan berkenaan dengan ilmu ruqyah. Pada malam ini saya akan lebihkan kepada bagaimana ilmu ruqyah untuk muslimah, khas untuk muslimah ya. Ciri-ciri wanita yang dikuasai jin. Okey. Kita nak tahu atau tidak? Baik. Ciri-ciri wanita yang dikuasai jin. Baik, saya rujuk beberapa buah kitab. Ada ciri-ciri wanita yang diganggu oleh syaitan. Okey. Ada banyak. Baik. Dia terbahagi kepada 3. Pertama, gangguan jiwa. Yang kedua, gangguan pada ibadah. Yang ketiga, gangguan pada jasad. Jiwa, ibadah, jasad. Ciri-ciri wanita yang dikuasai jin. Maksud dikuasai jin ni, dia tidak semestinya wanita tersebut kerasukan. Tidak. Boleh jadi jin tu berada di luar badan tapi menguasai dengan hasutan kepada wanita tersebut. Okey. Saya bacakan satu persatu. Baik. Nanti saya tunjukkan kitabnya. InsyaAllah. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ciri-ciri wanita yang dikuasai jin. Syaitan lah. Jin syaitan. Ada 50 ciri wanita yang dikuasai oleh jin syaitan. Baik. Bagi wanita, terbahagi kepada 3 pembahagiannya. Pertama, gangguan pada jiwa. Yang kedua, gangguan pada ibadah. Yang ketiga, gangguan pada jasad. Dia tidak semestinya wanita tersebut akan kerasukan. Tidak semestinya ya. Tidak semestinya tuan-puan. Tapi boleh jadi wanita tersebut sedang dikuasai oleh jin. Jin syaitan yang berada di luar badan dengan hasutan, emosi dan sebagainya lagi. Okey, saya akan bacakan satu persatu. Sekejap. Baik tuan-puan. Yang pertama tadi adalah gangguan pada jiwa. Ciri-ciri wanita yang diganggu oleh jin, yang dikuasai oleh jin terbahagi pada 3. Pertama, gangguan jiwa. Yang kedua, gangguan pada ibadah. Yang ketiga, gangguan pada jasad. Baik. Gangguan pada jiwa. Yang pertama adalah emosi. Emosinya tidak terkawal. Okey. Dia mudah merasa sedih dan sedihnya melampau. Dia mudah merasa marah dan marahnya melampau. Dia mudah rasa kecewa dan kecewanya itu tahap yang melampau. Lampau batas sangat. Itu.
Yang kedua adalah ragu-ragu ataupun was-was. Selalu was-was. Suami pakai minyak wangi sedikit, keluar rumah pun dia was-was. Sehingga dia tanya rakan sekerja suami, tanya adik-beradik suami, tanya mak ayah suami, gimana suami? Tanya kawan-kawan, habis kontak. Dia tak percaya, jadi ragu-ragu, was-was. Yang ketiga, cemas berlebihan. Rasa cemas. Nak bawa kereta pun cemas, nak berucap kat depan pun cemas, nak pergi bekerja pun cemas. Macam-macam, nak pegang pisau pun cemas, nak masak pun cemas. Dia jadi cemas yang berlebih. Seterusnya adalah penakut. Jadi takut yang berlebihan. Takut yang melampau. Okey, terutama bila duduk bersendirian. Tidak boleh berpisah dengan suami, tidak boleh berpisah dengan ahli keluarga. Dia rasa takut. Takut yang berlebihan. Seterusnya adalah dia tidak fokus. Apa-apa yang dia lakukan, dia tidak boleh fokus dengan baik. Kerana itu, emosinya tidak akan terkawal dengan baik. Dan wanita ini juga banyak bisikan. Selalu ada bisikan-bisikan pada jiwanya, pada pemikirannya. Bisikan yang tidak baik. Bisikan yang menjuruh kepada prasangka yang buruk. Dan seterusnya adalah dia sedih yang berlebihan. Sentiasa nampak sedih muka dia. Dia pun rasa sedih. Benda tak ada apa-apa pun, dia tu rasa sedih. Okey, seterusnya adalah dia dalam keadaan kebingungan. Ini adalah gangguan pada jiwa. Ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh bangsa jin syaitan. Ini dia ciri-ciri jiwanya. Seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekejap. Okey. Seterusnya adalah ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh syaitan pada aspek gangguan ibadah. Pertama, ibadah dia tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Seterusnya, dia mudah lupa rakaat solat. Walaupun dia sudah sedaya upaya untuk solat dalam keadaan baik. Solat dalam keadaan terbaik dan tidak lupa rakaatnya, tapi terlupa jua. Jadi tak ingat. Rakaat ke berapa? Kenapa lah mudah lupa? Sedangkan dia sudah sedaya upaya untuk fokus dalam solat, tapi terlupa juga. Dan sering menguap, terutama pada bila melakukan ibadah. Menguap. Habis lakukan ibadah, hilang menguap. Ini ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh syaitan. Dan apabila dia membaca Al-Quran, sesak nafas. Dia tak mampu menutupkan lafaz-lafaz kalimah-kalimah Al-Quran dengan baik. Kalau menyanyi boleh, tapi bila nak menutupkan Al-Quran, bila nak membaca Al-Quran, dia sesak nafas. Jadi nafas tercungak-cungak, tak keluar. Bercakap keluar je. Bila nak berzikir, membaca Al-Quran, terutama sekali kalimah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia jadi berat. Berat yang teramat-amat sangat. Dia jadi berat yang teramat-amat sangat. Tu. Dia jadi berat teramat-amat sangat nak sebut kalimah ini. Memang begitulah tuan-puan. Itu ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh jin. Kalau ciri yang ni, sesak nafas bila baca Al-Quran, bukan wanita sahaja, lelaki pun ada. Tu. Terutama orang yang terkena sihir, saka. Suaranya tak keluar bila membaca Al-Quran. Suaranya tak keluar. Dia suka untuk menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kadang tersekat. Dia pun pelik, kenapa aku jadi macam ni? Rasa berat. Kalimah tu berat. Bila dia nak angkat takbir, nak solat, dia nak sebut tu. Jadi susah nak sebut. Allahu Akbar. Ni mungkin ada siapa-siapa yang pernah alami, boleh komen. Memang terkena. Mengantuk saat baca Al-Quran. Dan dia sakit bila menggerakkan gerakan solatnya. Dia solat tapi seolah-olah baru mendaki gunung. Sakitnya itu. Tu. Hatikah rasa sesak? Ya, betul. Rasa sesak nafas.
Gangguan pada jasad pula ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh jin. Gangguan pada jasad, sakit. Dia sakit pada jasad, tapi bila dicek oleh pihak kedoktoran hospital klinik, tidak ada penyakit. Seterusnya, dia boleh melihat benda yang orang lain tak mampu melihat. Orang lain tak nampak, dia nampak. Dipanggil indigo. Dan kadang-kala mentalnya tak betul, seperti orang gila kadang-kadang. Ini bahaya ni. Seterusnya, mampu meramal, yakni mimpinya jadi kenyataan. Ini bahaya. Dan dia juga adalah seorang wanita yang psycho, pandai berlakon. Ini bahaya. Suka menyendiri. Dan kadang-kala ini paling banyak wanita alami. Dia mengalami pendarahan yang dipanggil istihadah lebih daripada 15 hari. Okey, kadang 2 minggu lagi. Dan dia ada gangguan seksual. Dia duduk seorang je tapi terangsang, rasa seperti ada yang sedang tangan yang meraba-raba badannya. Ini. Dan dia wanita yang suka menjadi pembangkang suami ataupun orang tua. Jadi kurang ajar dengan suami dan orang tua tanpa sebab yang jelas. Kalau tak ada sebab, dia akan cari sebab. Ini ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh jin dan syaitan. Okey. Mengalami hal-hal yang aneh, yakni bau busuk, tiba-tiba bau wangi, tiba-tiba bau busuk. Sering menemui haiwan-haiwan yang aneh di mana saja dia berada, dan sering mendengar suara-suara aneh memanggilnya. Kadang suara yang romantik, kadang suara yang menakutkan, kadang suara budak bayi. Ini ciri-ciri wanita dikuasai oleh jin syaitan. Okey, dia ada masalah seksual, ada masalah pendarahan, suka mendiri, kadang psycho, kadang menjadi sedih. Ni. Okey, kadang dia tak suka pada suami, kadang tak suka dengan kehidupan keluarganya itu. Kadang dia mencari asbab untuk memulakan pergaduhan. Gangguan saat tidur. Dia susah nak tidur. 2-3 pagi tak boleh nak tidur. Pagi boleh tidur pula. Ini masalahnya. Dan dia tidur, susah nak bangun. Dan dia sering kali mimpi buruk, ketindihan, dan mimpi bersetubuh diperkosa oleh jin. Tu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala dia duduk dalam ibadah, datang bisikan-bisikan supaya murtad, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya Allah yang menjadikan alam ini, tidak meredai takdir yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali adalah sulit sakaratul mautnya. Ini adalah ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh bangsa jin syaitan, sama ada di dalam badan ataupun di luar badan. Ini ciri-cirinya. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pergi kepada amalan yang ditakuti oleh syaitan. Okey, saya tengok sikit amalan yang ditakuti oleh syaitan. Masya Allah. Baik, kita akan berkongsi terutama bagi wanita yang ada ciri-ciri tadi, lakukan amalan ini. Okay, amalan ini ditakuti oleh syaitan dan menjadi benteng diri kita daripada yang Allah SWT bentengkan daripada syaitan, sehingga syaitan itu tidak berani mendekati kita. Mungkin syaitan nak takut kepada kita masih terlalu susah bagi kita, sebab kita mungkin bukannya orang bertakwa setiap hari. Mungkin ada dosa, ada alpa, ada noda dan sebagainya. Sering melakukan maksiat dan sebagainya. Tapi syaitan, walaupun dia tak takut pada kita, tapi ada beberapa amalan yang kalau kita lakukan amalan ini, syaitan itu takut bila kita beramal dengan amalan ini. Biarlah dia tak takut pada kita, biar dia takut dengan amalan yang kita akan amalkan. Kerana amalan ini dipanggil ibadah.
seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, yang pertama, tolong catatkan. Bagi wanita yang masih ada gangguan, yang masih belum sembuh, kalau dah sembuh pun masih lagi belum tenteram jiwanya, catatkan. Lakukan amalan ini dalam kehidupan kalian supaya syaitan itu tidak mendekati kita lagi. Biarlah dia tak takut pada kita kerana kita sering alpa, kita sering lalai, kita sering ada dosa dan maksiat. Tapi biarlah kita melakukan amalan ini diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan itu takut dengan amalan yang kita lakukan ini. Yang pertama tuan-puan, berilmu. Nanti saya akan baca syarahannya. Saya bagi tahu dulu. Yang pertama, berilmu. Catatkan seorang. Yang kedua, membaca Al-Baqarah. Yang ketiga, mendengarkan azan. Yang wanita, kalau lelaki boleh azan, kalau wanita mendengar azan. Yang keempat, membaca ayat kursi. Yang kelima, berzikir. Itu 5 amalan yang ditakuti oleh syaitan. Biarlah syaitan tak takut pada kita kerana kita mungkin hamba hina penuh dosa, tapi biarlah 5 amalan ini ditakuti oleh syaitan. Baik, kita akan bahaskan 5 amalan yang ditakuti oleh syaitan, terutama wanita yang senantiasa diganggu oleh syaitan. Lakukan 5 amalan ini setiap hari sehingga menemui kematian anda. Kerana mati anytime, anywhere. But, tapi kita tak tahu bila mati. Tapi dalam Al-Quran sebut, فَإِذَا أَأَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Bila sampai ajal maut kita, tidak akan cepat, tidak akan lambat, tapi tepat pada masanya. Dan habislah, putus rezeki kita pada saat itu. Maka bertemulah kita dengan ajal yang dipanggil saat kita mati. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama tadi adalah berilmu. Sebab apa syaitan ni takut dengan orang yang berilmu? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa pergi menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkannya jalan menuju ke syurga. Sesungguhnya orang yang alim, yakni alim ni berilmu, dia tahu tentang sesuatu perkara tersebut, senantiasa dimintakan ampunan untuknya oleh makhluk yang berada di langit maupun di bumi, hingga dimintakan ampun oleh ikan-ikan di laut. Sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Hadis riwayat Tirmizi nombor hadis 2682. Kitab hadis riwayat Imam Tirmizi ni ada Sunan mana Tirmizi? Tu ada tu nombor 4 tu, Sunan Tirmizi nombor hadis 2682. Kita ada kitabnya. Tu kitab induk dia. Tuan-puan, hadis sahih. Siapa yang berilmu, dia pergi majlis ilmu. Macam malam ni pun majlis ilmu online. Yang bezanya, anda nampak saya tak nampak anda. Saya nampak muka sendiri, tapi saya nampak ruangan komen. Nama anda dan sebagainya. Tapi ia tetap majlis ilmu. Sebab apa? Perkongsian ini diridai oleh Allah. Perkongsian ini kita bacakan daripada lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dibacakan oleh lisan saya, tapi ucapan itu adalah perkataan dari ucapan lisan yang mulia. Dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berilmu, penduduk langit dan bumi mendoakan ampunan, sehingga ikan-ikan, banyak mana ikan, sikit atas kita seorang, berapa ekor ikan kita makan, orang kecil lah. Ikan-ikan di laut memohon ampun untuk orang yang berilmu. Subhanallah, yang mencari ilmu. Kerana ilmu itu mulia, maka syaitan tidak suka orang yang mencari ilmu. Cuba saya buat tarian TikTok pada malam ni. Pecah jubah, pakai seksi sikit. Ambil moisturizer, pakai sikit supaya nampak flawless dan sebagainya. Okey, pakai skirt ke? Lalu saya buat tarian golek. Saya rasa
beribu-ribu mata akan memandang, share dan sebagainya. Kerana apa? Suka dilihat dengan nafsu, maka akan gembira jiwa yang penuh dengan mazmumah dan dibantu oleh syaitan. Tapi kalau majlis ilmu, berapa ramai yang suka? Berapa ramai yang suka? Sebab apa? Dia dipagari dengan nafsu syahwat yang dibenci oleh syaitan. Maka sukar untuk kita share, sukar untuk kita menghadamnya dan menyelaminya. Baik, gitu lah. Itu sebagai contoh lah. Okey. Maka itu yang pertama. Hadis yang saya bacakan tadi menyiratkan betapa agama Islam begitu memuliakan, mengutamakan dan menghargai orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Bahkan melebihi keutamaannya orang yang ahli ibadah tapi bodoh. Ada orang yang dia ambil sesuatu ilmu dalam mimpi, dan ilmu itu tidak sah, tidak selagi dengan syariat, dia buat amal sampai mati. Maka amal ibadah tanpa didahului oleh ilmu, i'malu mawdu', ketahuilah tertolak, wala yuqbalu minhu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu berbanding dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Sebab tu kita nak ambil ilmu, kita kena tengok. Unzur maqala wala tanzur man qala, kata Sayyidina Ali. Lihat dengar apa yang dia kata, benar ataupun tidak, ada rujukan sahih ke tak. Tapi jangan lihat siapa yang berkata-kata. Ada yang pakai jubah, pakai serban, nampak macam alim tu, tuan guru nampak. Tapi apa yang dikatakannya adalah batil, maka tetap batil. Tapi masyarakat, dia ustaz tu guru kali, betul lah. Tak boleh. Salah tetap salah, batil tetap batil, hak tetap hak. Walaupun budak kecil yang mengemis di jalanan minta sedekah, tapi bila dia kata benar, maka benarlah dia. Itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kerana kata Nabi SAW, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu pemimpin kepada amal. Berilmu dulu baru beramal. Bukan beramal tanpa ilmu. Maka hal ini menjadi jelas bahawa dalam agama Islam, menuntut ilmu termasuk bahagian dari suatu ibadah fardu ain. Menuntut ilmu juga merupakan tuntutan dalam syariat Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah, sehingga orang yang berilmu akan lebih susah dihadapi oleh syaitan. Syaitan ni dia nak hadapi orang yang tengah beribadah mudah bagi dia, tapi dia nak hadapi orang yang berilmu susah bagi dia. Kerana itu perawat yang berilmu, yang belajar berkitab, bukan saja bawa dia, bukan ambil daripada mimpi, bukan ambil dengan tuk-tuk bomo, bukan dia hadir dengan sendiri, tidak. Tapi dia ada susu galu ilmunya. Bahkan ada sanad ijazah sehingga sambung pada Rasulullah. Dia sampai di rumah pesakit. Pesakit itu dah ketah, ada jin dalam badannya. Kerana jin akan takut dengan perawat yang berilmu, yang memegang Al-Quran, As-Sunnah, Hadis Sunnah, Ijma' ulama dan qiyas dengan pegangan yang kuat Ahli Sunnah wal Jamaah. Berpandukan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW dan mencintai Nabi SAW dan berpandukan dengan rujukan yang sahih dan dipandu sentiasa oleh alim ulama. Dia akan takut. Kerana itu panduannya adalah ilmu. Itu yang pertama, tuan-puan. Tuan-puan kena cari ilmu, bukan merawat je. Rawat, tukar ni, tukar perawat, habis duit dan sebagainya. Tapi tuan-puan tak belajar merawat. Tuan-puan tak ambil bagaimana ilmu untuk merawat diri sendiri. Ilmu mengenali penyakit yang tuan-puan sedang hadapi. Macam mana nak sembuh? Macam mana syaitan nak takut pada kita? Sedangkan kita pun sendiri tak faham apa penyakit yang sedang dialami oleh kita. Kita sendiri tak faham kenapa aku jadi benci pada suami. Sedangkan tak ada pun orang sihir kita.
Kita yang sedang dikuasai oleh jin syaitan disebabkan amalan kita sendiri, aktiviti kita sendiri. Tengok cermin tak baca doa, pecah pakaian tak baca doa. Tengok Quran pun 3 minit, tengok cermin setengah jam. Pakai micellar lagi, pakai toner lagi, pakai apa? Apa benda? Moisturizer lagi, serum lagi, sunblock lagi, tambah pula sunscreen ya. Sunscreen lagi. Tak cukup tu lagi, tambah payung pula. Macam-macam gitu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tak aci ambil dalam mimpi tak aci. Apa-apa yang kita dapat daripada mimpi mesti dipandu dengan Al-Quran, sunnah, ijma' ulama dan qiyas. Mesti dipandu. Dia tidak boleh amal tanpa ilmu, beramal gitu je. Tak boleh. Itu bukan kelebihan. Itu sudah termasuk dalam bab gangguan. Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya, kita berpandukan rujukan kitab, tuan-tuan. Kita tak cakap buah, tak cakap kongsi, tapi kita berpandukan kitab dan kita senantiasa dipandu oleh alim ulama dalam bidang ini, dan kita ada sana ijazah sehingga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, atas kepercayaan kita yang dipenuhi dengan mazmumah, pasti kita suka perkara-perkara yang mazmumah. Orang yang berhati-hati memilih perawat adalah orang yang menjaga kepercayaan dan iman dalam jiwa dia dengan baik. Bukan membabi buta pergi merawat. Kena lihat, ni perawat ni jenis macam mana, perangai dia macam mana, tutur kata dia macam mana, pakaian dia menutup aurat ke tak. Ini macam mana perawat yang tidak tutup aurat pun tak sempurna, nampak kepala lutut, nampak pusat dan sebagainya. Di masjid pun kurang ada dan sebagainya. Dalam live banyak masjid kurang ada. Kita nak merawat dengan dia. Pendidikan dia, kena tengok pendidikan. Kalau ada takliyah, okey, takliyahnya macam mana, dia belajar dengan siapa bidang perubatan Islam ini. Tu rujukannya apa, kena cek satu persatu. Macam mana kita nak bawa ahli keluarga kita pergi merawat dengan perawat yang tutup aurat pun dah gagal dah. Tutup aurat pun dah gagal dah. Aurat bukan benda kecil. Haram tetap haram di sisi Allah SWT. Bagaimana perawat yang melakukan benda yang haram nak merawat kita, ahli keluarga kita, dan dia bangga dengan haram tersebut sehingga orang lain nampak dan seolah-olah benda tu macam biasa. Ini pemikiran yang menghinakan kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini, yang menghinakan kita sebagai umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelik dengan masyarakat akhir zaman ini. Benda buruk diangkat menjadi mulia, benda baik diruntuh sehingga hina. Allahu Rabbi. Macam mana kita nak hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mulut cinta Nabi, marah orang hina Nabi, tapi sunnah Nabi tak ada dalam aktiviti kehidupan kita. Panduan kita jauh daripada Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Bahkan tak ada. Quran tak ada, ijma' tak ada, hadis tak ada, ijma' tak ada, dalam qiyas pun tak ada, rujukan kitab pun tak ada. Kita pergi ambil amalan daripada perawat tersebut. Nak kata macam mana? Tuan-tuan rahmatil Allah, nipu orang bodoh boleh, tapi kalau kita memiliki ilmu, kita tidak akan tertipu. Yang kedua, amalan yang kedua adalah membaca Al-Baqarah. Bagi sesiapa yang dikuasai oleh jin, diganggu oleh jin, terutama wanita ini, yang kedua adalah baca Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah. Sebab apa? Ni malah baca Al-Baqarah. Okey, kalau malah baca, tak pandai ustaz baca, kenapa tak belajar? Menyanyi pandai, baca surat khabar pandai. Berapa lama hidup? Berapa lama dah diganggu sehingga surah Al-Baqarah pun tak boleh baca?
WhatsApp hari-hari baca. English no hal. Lancar di lidah. Lancar pada penulisan. Malu kepada Allah. Patut Allah uji. Patut Allah tak angkat penyakitnya. Al-Baqarah pun tak boleh baca. Habis tu kita nak mengaku, aku umat terbaik, umat Muhammad yang terbaik. Tepuk dada. Fikir. Betul ke terbaik? Yang kedua, baca Al-Baqarah. Kerana apa? Ini saranan Nabi SAW. Bukan saranan orang lain. Nabi yang sarankan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita, la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Jangan jadi rumah-rumah kita seperti kubur, kata Nabi. Sesungguhnya syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 780. Sini ada. Kita hadis riwayat Imam Muslim. Ada. Bukan ada saja, ada syarah dia. Ada syarah dia. Kedai-kedai yang ada masalah, rumah yang ada gangguan, pejabat yang nampak lembaga. Apa yang kita buat? Habis tak berumur wangi. Lepas tu mula timbul fitnah, orang tu sihir lah, orang ni sihir. Bukti kukuh tak ada. Tahu mana orang tu sihir? Dengar daripada mulut jin. Tahu mana ada masalah sihir? Oh, masuk jin. Perawat tu masuk jin dalam badan dia. Ataupun masuk jin dalam badan orang lain. Allahu Rabbi. Kaedah ini haram. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ini bukan kaedah Nabi SAW ajarkan kepada kita. Yang bukan diturunkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah pun. Tapi hadis Nabi tadi, hadis riwayat yang mutawatir, hadis riwayat Imam Muslim, nombor hadis 780. Jangan jadikan tempat-tempat rumah-rumah kita, kedai-kedai kita, pejabat-pejabat kita seperti kuburan. Yakni apa? Tak baca Al-Quran. Bahkan Nabi bagi panduan kepada kita, sesungguhnya syaitan itu akan lari. Akan lari, Nabi sebut. Tak payah hamba guna benda lain dah. Al-Baqarah. Yakin ada yakin. Kalau tak yakin, masalah iman kamu dalam jiwa. Tak seakal atas beh. Tak seakal asbeh. Kalau tak yakin dalam jiwa. Nabi sendiri sebut, inna syaitan yanfiru minal bait. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Baca Al-Baqarah. Kalau perawat tak mampu nak baca Al-Quran dengan baik, Al-Baqarah pun malah nak baca, bagaimana dengan etika seorang pengamal perubatan Islam? Al-Baqarah pun tak mampu nak baca. Sebab apa? Malah panjang. Ahli rumah patut baca. Siapa yang duduk dalam pejabat tu? Siapa yang duduk? Perawat gigat je. Baca sama-sama. Yang Nabi ajar kita tak buat. Tapi kita buat yang tak ada pun dalam Al-Quran. Kaedah tersebut. Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ataupun mana-mana kitab. Bahkan ada pengharaman, dilarang menggunakan kaedah mediumisasi dan sebagainya. Allahu Rabbi. Gini ya kita umat Islam. Mengapa? Sebab mengapa membaca surah Al-Baqarah dapat mengusir syaitan dari rumah ataupun dari tempat kediaman tersebut, kedai dan sebagainya. Kenapa? Syaitan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika kita membaca surah Al-Baqarah, syaitan akan lari keluar dari rumah kita dan tidak akan mendekat. Sebabnya adalah kerana dalam surah Al-Baqarah ada ayat kursi. Dalam surah Al-Baqarah ada nama-nama Allah serta terkandung ayat-ayat yang dapat mengusir syaitan dan membekas pada diri mereka. Itu hebat surah Al-Baqarah. Banyak ayat-ayat ruqyah ada dalam surah Al-Baqarah. Terapi Az-Zahrawain pun banyak membantu Ustaz. Ya betul, Az-Zahrawain ni maksudnya surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran.
Tapi hari ni kita sebut satu je, Al-Baqarah. Nak baca Al-Baqarah, Ali Imran takut panjang sangat. Kita ambil satu hadis ni, Al-Baqarah je. Ramai dok yang buat, dok ramai. Dok ramai. Buat dengan yakin dok. Ada rukun pembacaan, niat yang benar. Khusyuk, betul tajwid, taktir, betul-betul baik. Baca dengan baik. Tadabbur. Berdoa. Dan yakin. Yakin. Nombor 5 itu. Yakin. Itu yang kedua. Masih ada lagi gangguan dan sebagainya. Buat nombor 3 ni. Buat nombor 3. Mendengar azan. Azan. Selama ni kalau kita dengar azan, kita buat macam mana? Duduk diam ke tak? Jawab ke tak azan? Sedangkan syaitan itu takut kepada azan. Kalau selama ni kita dengar azan, kita rasa serabut, kita bermasalah. Kita bermasalah bila mana kita mendengar azan, kita rasa serabut. Ketahuilah kita sedang dikuasai oleh syaitan. Yang ketiga, amalan yang ketiga adalah mendengar azan. Kita semua tahu salah satu kebiasaan syaitan adalah ketika mendengar suara azan, syaitan dari golongan jin lari menjauh sehingga terketuk-ketuk. Ketuk, payah tak ketuk? Syaitan tu lari sehingga terketuk-ketuk. Ini disebut oleh Nabi. Bahkan disebut oleh kitab Jawi lama. Ada tak kitab? Ya. Ada. Kita tak kecek aja. Ini kitab Jawi lama. Kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah kara ni. Kitab daripada Patani. Kitab harga ada harga lagi sini. RM3.50. Tapi Pati Muniatul Musalli. Saya buka. Saya cari. Tak tunjuk kitab Jawi, kata kita Wahabi pula. Kita belajar pondok benar. Habis tu guru mengajar pondok tu Wahabi. Amalan malaikat di langit ni tengok. Kita apik cari jap. Ada. Dia duduk sebelah kiri ni. Ustaz ingat lagi. Cuma Ustaz tak ingat muka surat berapa. Duduk kawasan ni dah. Kita tengok. Tengok. Ada kawasan ni lah. Depan tu pun belakang. Okey, kita baca hadis tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'a at-ta'zin." Okey. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis mutawatir ya. Apabila panggilan solat yakni azan dikumandangkan, maka syaitan akan lari sambil kentut. Siapa kata? Nabi. Jangan buat main-main. Nabi kata. Maka syaitan akan lari sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan lagi. Lari sehabis-habis dia boleh lari sambil berkentut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa syaitan ni lari saat mendengar azan? Seperti dalam hadis yang kita baca tadi, syaitan ni takut dengan panggilan solat. Syaitan dia takut dengan panggilan solat. Maka kita, orang yang dikuasai oleh jin syaitan, diganggu, maka dengar azan. Bila kita dengar azan, fokus dengar dan jawab. Kalau kita rasa serabut, bererti kita tengah dikuasai oleh syaitan. Okey. Syaitan itu yang akan lari, bukan kita yang lari bila mendengar azan. Begitu besarnya takut mereka ni hingga mereka lari sambil terkentut. Takut. Tu. Maka saat azan berkumandang, hentikan segala aktiviti kita. Duduk dan dengarkan serta menjawab seruan azan tersebut. Lalu tutup dengan doa lah. Baik. Tuhan pada rahmati Allah. Kerana doa ketika azan berkumandang termasuk waktu yang mustajab. Doa tidak tertolak pada dua waktu, kata Rasulullah. Iaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk. Ketika kedua kubu saling menyerang.
Jadi ketika azan berkumandang itu, kita dengar, kita jawab. Itu di antara mustajab doa. Subhanallah. Itu. Jadi dengar azan. Sebab tu dalam ruqyah syar'iyah ada azan. Bukan saja pagar rumah, tapi azan. Berapa ramai pengamal perubatan yang mengamalkan azan ketika dalam sesi rawatan, pagar rumah dan sebagainya, azan. Ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya tuan-puan, nombor 4. Catatkan kita kongsi 5 perkara pada malam ni. Membaca ayat kursi. Membaca sok modoh ustaz ayat kursi. Sebab itu kena baca dengan ilmu, bukan baca tiru-tiruan. Masya-Allah. Kepada Abu Hurairah, syaitan telah membukakan salah satu rahsia kelemahannya. Syaitan sendiri buka rahsia kelemahannya kepada Abu Hurairah. Hal ini dibenarkan oleh Rasulullah. Syaitan mengatakan, "Iza awaita ila firashik faqra'a ayatal kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Okey, jumpa dah. Hatta takhtimal ayah fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafiz wa la yaqrabannaka syaitan hatta tusbiha. Faqallaitu sabilahu fa asbahtu. Kata Rasulullah, jika engkau menempati tempat tidurmu, nak pergi tempat tidur ni malam ni sekejap lagi, maka bacalah ayat kursi. Baca ayat kursi. Sampailah kita selesai baca ayat kursi, maka sesungguhnya akan selalu ada padamu seorang penjaga dari Allah, malaikat. Dan syaitan tidak akan mendekatimu sampai engkau masuk waktu pagi. Nak tidur malam, baca kedok kita ayat kursi. Ayat kursi ada lagi yang lain, 3 kul dan sebagainya. Hadis riwayat Bukhari ya. Baca ayat kursi ketika kita masuk ke tempat tidur kita. Okey, sentiasalah baca ayat kursi. Kalau boleh setiap lepas solat jangan tinggal ayat kursi. Pagi petang jangan tinggal ayat kursi, dan sebelum tidur. Dan yang terakhir sekali pada malam ini, berzikir. Berzikir, sentiasa berzikir. Dari Al-Harith Al-Ash'ari bahawa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan Yahya bin Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya dah, dengan 5 kalimah agar Nabi Yahya mengamalkannya, dan memerintahkan Bani Israel agar mereka mengamalkannya. Di antaranya, Allah perintahkan kepada Nabi Yahya untuk mengamalkan zikir ini. Aku perintahkan kamu untuk zikrullah, yakni mengingat menyebut Allah. Demikianlah seorang hamba tidak akan dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikrullah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kena berzikir. Zikir itu akan melindungi diri kita daripada bahaya-bahaya yang syaitan timbulkan dengan izin Allah SWT. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu membasahi lisan kita dengan zikrullah, disertai dengan penyerapan hati. Subhanallah, maha suci Allah dalam hati, amma yusyrikun, dari segala kesyirikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dalam jiwa atas nikmat iman dan Islam. Ya Allah, ala ni'matil iman wa Islam. Allahu Akbar, Allah yang maha besar dalam jiwa kita. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah ya Allah penjagaku dunia akhirat. Tu penyerapan jiwa. Okey. Allahu Rabbi. Okey, semuanya ada hadis. Dalam kitab ni dia tunjuk satu persatu. Dan akhir sekali dia buat nota pula. Akhir sekali buat nota. Tu. Banyak lagi lah kalau nak dibaca. Okey, saya nak tunjuk tadi ada satu kitab Jawi lama. Okey, Pati Muniatul Musalli pasal syaitan ketuk-ketuk tu. Ada sini mana? Rahsia bang. Rahsia azam. Bang tu azam lah. Mana? Ni hadis. Kita tunjuk tuan-puan. Slow sikit. Okey, kitab Jawi lama. Kitab berapa sen ni, tapi Masya Allah ilmunya. Okey, kita tunjuk. Baik tuan-puan, nampak Kitab Pati Muniatul Musalli, muka surat 42. Wahai saudaraku, jangan kita jadi diri kita seperti syaitan
yang tersebut pada hadis idza nudiya lis-solah adbara syaitan walahu ghayatun. Hadis tadi hatta la yasma'u ta'zin. Apabila dibang ni azan. Ni bahasa Patani ni Thailand. Apabila dibang azan bagi sembahyang, nak sembahyang ke bang. Nescaya lari syaitan. Syaitan lari dan baginya berkentut besar puk-puk. Dan baginya berkentut besar. Jadi syaitan tu lari sambil ketuk. Di sini dia tulis puk-puk. Ketuk tu bunyi puk-puk tu besar. Bahasa kitab lama. Berkentut besar puk-puk tu. Apa jangan suka main bahasa kitab gini. Nak ke mana? Bahasa kitab kita je baca je. Hingga tidak dengar ia akan bang. Bang tu azan lah. Kerana syaitan telah tentu Tuhan murka. Dia jauh daripada rahmatnya Allah. Dan janganlah jadi dirimu seperti itu. Nescaya tetap dirimu selamat insya-Allah. Gitu dia. Faham tu apa? Dua kitab kita rujuk malam ni. Ni kitab Patimunatul Musallin. Kitab lama ada. Kitab Arab ada. Kitab terjemahan ada. Ni kitab moden. Ni kitab moden. Daripada kitab moden tidak semestinya kitab orang reka, tidak. Dia ambil daripada kitab-kitab Arab, ambil rujukan daripada kitab Jawi lama. Jadi hak moden mudah kita faham. Macam bahasa tadi kita payah nak faham kecuali orang yang belajar. Faham gitu. Jadi dengan adanya kitab yang baru ini, seperti kitab ini juga penulis Ahmad Salih Zamri, kita buat dalam versi yang baru yang mudah untuk masyarakat awam faham. Bukannya ilmu baru, ilmu lama dah. Cuma kita cetak baru dalam versi yang baru, rujukan yang baru. Rujukan lama dalam kitab yang baru. Gitu. Jadi tuan-puan dirahmati Allah SWT. Banyak lagi lah. Banyak lagi input-input. Jadi untuk malam ini, saya nak melancarkan dua perkara pada malam ini. Okey, kejap lagi kita buat ruqyah call. Saya nak melancar kedua perkara. Pertama adalah kitab ini yang kita baca tadi. Kitab Ruqyah Muslimah. Minta maaf. Ruqyah Mandiri untuk Muslimah. Ruqyah Mandiri untuk Muslimah. Ruqyah Mandiri untuk Muslimah. Daripada Ummu Rafi' Ibadur Rahman. Ini yang telah kita kerjasama bersama Ahsaza, Pustaka Ruqyah dan Rehab Hati. Okey. Jadi kitab ini cetakan di Indonesia dan baru sampai di Malaysia, dan hanya kami je yang ada di Malaysia ni. Jadi Ruqyah Mandiri untuk Muslimah, Ummu Rafiq Ibadur Rahman. Harganya berapa? Harganya berapa? Tak ingat. Tuan-puan, saya tak ingat dah harga berapa. 39. Harganya RM39. Muka surat muka 160 muka surat, tidak bercampur dengan kulit lah. 160 muka surat. 160 muka surat. Okey, RM39. Siapa-siapa nak boleh PM nombor admin. Nanti saya bagi nombor admin yang baru. RM39. Dan saya cadangkan semua muslimah untuk ada kitab ini. Sebab kitab ini khusus untuk muslimah. Okey, kita tengok dia punya dia punya ni. Dia punya daftar isinya. Okey. Jin, iblis, syaitan, siapa mereka? Okey, 4 kelompok manusia yang ditakuti oleh syaitan. Siapa tu? Amalan yang ditakuti oleh syaitan. Tadi kita kongsikan tadi amalan yang ditakuti oleh syaitan. Yuk kenali gangguan jin. Macam mana nak mengenali gangguan jin? Jenis-jenis sihir, ciri-ciri wanita yang dikuasai oleh jin. Saya baca tadi. Tempat tinggal jin dalam tubuh manusia macam mana? Sebab jin betah dalam tubuh manusia, jadi degil, menguasai dan sebagainya. Ain, tatapan mata, kehancuran macam mana bagi wanita lah. Langkah syaitan untuk mengalahkan manusia, macam mana langkah-langkahnya. Strategi penyerangannya, macam-macam ruqyah mandiri. Kita nak belajar ruqyah mandiri nanti. 10 tutorial ruqyah mandiri. Ada 10 cara. Mimpi buruk dan solusinya bagi wanita. Tahapan dalam ruqyah mandiri adalah. Okey, ada lagi. Seterusnya adalah
Solusi tahapan dalam ruqyah mandiri, kesalahan dalam ruqyah mandiri, trik dan tips jitu dalam ruqyah mandiri. Dia bagi tip. Ruqyah mandiri 24 jam pun ada, ruqyah mandiri saat haid boleh buat. Serangan syaitan saat haid, apa serangannya, ayat-ayat ruqyah ada sikit dia bagi dan penutup. Okey. Siapa-siapa yang nak, saya isteri kita pun boleh. Okey. Ini HRM 39. Dan yang masih belum ada buku ini, Panduan Asas Ruqyah, okey, bolehlah ambil yang ni RM RM25 saja. Yang ni boleh, nanti kita akan buat satu sesi untuk bacaan bersama saya lah. Sana ijazah, saya akan ijazahkan, tapi kena ada buku ni lah untuk baca ayat-ayat dan doanya. Kita akan buat secara online nanti, sempena nuzul Al-Quran nanti kami akan maklumkan. Okey. Kita apa nama ni ustaz? Dia ni ruqyah mandiri untuk muslimah. Ruqyah mandiri untuk muslimah. Dia warna pink lagi ni. Okey. Dia bagus. Dia khas untuk muslimah. Tadi saya dah kongsikan, saya kongsi sedikit saja tadi. Dia khas. Kalau boleh muslimah kena beli ni. Kalau boleh baca sama-sama. Kalau tak faham kena tanyalah. Tapi saya rasa boleh faham belaka. Sebab dia mudah nak faham ni. Dia buat secara nota dah ni. Muslimah saya rasa macam wajib memiliki buku ini, terutama orang yang ada gangguan baik tuan-puan, boleh PM nombor admin yang telah dipinkan kalau nak lah. Dan saya teliti, memang rujukan kepada kitab ini sangat banyak, terutama kitab-kitab yang berkaitan dengan ruqyah, kitab-kitab Jawi lama, kitab-kitab Arab dan sebagainya. Nanti kita akan kongsikan lebih lanjut lagi dah, insya-Allah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ke-12 dah kita. Ada orang nak buat ruqyah call ke? Ada seorang. Okey, kita tengok yang angkat ataupun tidak. Saya rasa sudah dah guys. Please, I want satu gelas water. I teh green tea. Okey. Ya, siap dah. Okey. Baik, tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Green tea sudah datang. Bismillah. Saya minum dulu, tuan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, tak angkat. Baik. Tuan-puan dirahmati Allah, yang mana nak, bolehlah PM nombor admin tersebut. Okey. Okey, ada soalan nak tanya, boleh catatkan pada ruangan komen kalau nak tanya, ada soalan. Silakan. Tak ada orang nak ruqyah kau malam ni. Kalau ada soalan boleh tanya. Tadi macam mana? Nama ke apa tadi? Abang lelaki tadi. Kita masalah handset tadi. Siapa dia? Nama ke apa dah? Tak ingat. Ada ke abang lelaki tadi? Tak sempat tadi nak rawat dia. Tak ada. Abang lelaki tadi masa live pertama tadi. Kan dia ada masuk sekejap, lepas tu handphone saya jam. Lepas tu kita mula balik tadi. Ada siapa tahu tak? Saya nak call balik dia. Nama ke apa? Sebab kita terlupa nama. Ada masuk tak? Kalau abang lelaki tadi, abang tadi, kalau ada masuk boleh PM lah. Boleh call lah. Nanti kita akan accept. Okey. Boleh ke ruqyah call ustaz untuk scan? Boleh je, tapi kalau boleh macam mana nak ruqyah call, tekan button yang warna hijau tu. Button warna hijau tu. Okey. Tekan button yang warna hijau tu. Button call di FB ni. Nanti kita akan angkat. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata baru esok week. Beli phone baru lah. Phone ni bermasalah dia.
Setiap kali live bermasalah. Untuk puan-puan saja ke Ustaz? Lelaki puan pun boleh. Lelaki puan boleh, tak ada masalah. Lelaki puan boleh, tak ada masalah. Kalau yang kitab ni, dia sebenarnya khas untuk wanita lah. Okay, Ustaz call. Pisco Salamander. Ustaz call. Kita tengok, nah dia kata nak scan. Tak ada masalah, boleh. Okay, angkat. Okay, slow cam music. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, tadi betul dah. Betul dah tadi ya? Okay. Boleh Facebook dengar tak? saya tak boleh nak tu tak. Dengar. Facebook Facebook saya tak boleh bermasalah. nak komen. Facebook satu lagi. Tu. Tak ada masalah hari ni. Baik. Dah, asal mana? Daripada mana? Asal Kelantan tak. Kelantan. Saya daripada Macen. Macam dekat. Baik. Nama panggil Panggil Hanif tak apa. Hanif lah. Okey, Abang Hanif lah. Okey. Macam mana? Sakit ke? Apa ke? Boleh cerita. Dia sebenarnya banyak kelu-kelu. Tak saya nak ayak pun tak kena. Saya pernah juga macam mimpi pasal tanah pusaka. Belum mak arwah mak saya rasa. Mimpi saya tanah dengan pusaka. orang Tina. Mula-mula dulu lah. Masa sebelum saya dengan orang Tina ada krisis sikit. Okey. Lepas tu, mimpi tu, kiranya mimpi tanah pusaka tu macam rumah tu benarnya tak ada gapo dah. Kiranya tinggal batu ke. Cuma saya nampak tu rumah tu jadi macam comel yang ada orang nak sewa. Gitu Okay. lah. Berapa kali mimpi gitu? Mimpi gitu sebenarnya saya mimpi gitu waktu sekali tu memang waktu tu lama tu saya tak ingat lepas tu bila saya ada tengah krisis dengan rumah saya ni macam dia nasihat kat orang. Lepas tu saya mimpi tu di tanah kebun depan rumah tu. Lepas tu macam telefon dia tu jadi pada ular saya pijuk sampai hancur. Masya-Allah. Pada bodoh gitu. Itu satu. Waktu sebelum ni pun saya banyak bermimpi pasal macam ada wanita macam berhubungan dengan wanita kongsi-kongsi banyak lah. Ada saya kenal, ada saya tak kenal, ada. Lepas tu banyaklah petanda-tanda mimpi tu. Lepas tu kiranya lepas pada saya mimpi ustaz kata berpucuk pada saya tu, ustaz nak minta nombor telefon saya nak merawat tu. Esok tu saya mimpi pula, mimpi ramai juga. Dengan orang yang tak kenal macam dalam drama gitulah. Mimpi benda itu lebih kepada gangguan jin gitu pecinta. Dipanggil ada jin yang mencintai. Tahu cuma orang tina saya pun dah hari yang sama saya mimpi gitu dia pada mimpi juga. Mimpi benda tu berupa macam berupa saya. Okey. Dalam mimpi tu buat apa? Wah, hubungan laki bini ya. Bini saya tu macam saya hanya macam menonton cerita, macam menonton cerita gitulah. Ini dipanggil simptom jin pencinta. Gangguan jin asyik. Macam rumah saya pun tak berapa comel agak lah dengan saya. Feel macam automatik dah. Marah-marah. Memang dah. Siapa-siapa ada gangguan gini jadi, memang akan bermasalah hubungan suami isteri. Lepas tu ada saya pergi jumpa dengan perawat-perawat pun macam ada kata dia ni macam leluhur pun ada. Macam ada leluhur tu saka lah. Jaga dia. Macam saka pun ada kata macam yang baju-baju putih pun ada. Keturunan dia memang selalu macam ada orang baju-baju putih mari duk merawat dia ke apa tu. Dia mak ayah dia pun semua keturunan beda-beda bagus. Kata. Tu Nabi dah. Dia seakan-akan kita tak pasti lagi jin tu masuk melalui apa. Dia seakan mencintai
Ustaz tak pasti sama ada jin tu sebenarnya ganggu isteri ataupun suami. Tapi mungkin salah satu, Okey. mungkin kedua-duanya. Dia akan membuatkan huru-hara hubungan tersebut. Dan dia akan membuatkan kita lebih suka duduk seorang daripada duduk dengan pasangan. Gitu. Tu. Hmm. Baik. Now, Hmm. sebenarnya kalau kes gini, dua-dua kena rawat. Suami dan isteri. Dulu kena awak. Hmm. Isteri saya payah Dan sikit kalau bab nak merawat gitu. kalau Dapat peribadi seberapa Ustaz banyak. dari cerita yang bagi tahu ni, Hmm. nampak macam lebih kepada Hmm. isteri yang kena rawat. Sebab Hmm. apa? Dia Sebab apa? memang itu saya buat. Hmm, Ha? sebab Sebab apa Ustaz? Hmm? abang mimpi hanya melihat edijen itu Melihat berlaku. dekat Tak, saya sendiri pun hmm, ada Ustaz. iya betul. Saya sendiri Dan pun ada masa saya dengan dia pun. Saya pernah mimpi dan macam bersama dengan dia. Lepas tu tubuh dia jadi macam teruk Ustaz. Macam jadi betul. macam ada jorok-jorok batu kodi. Hmm. Itulah dia. Tapi isteri lebih teruk sebenarnya. Dia lebih terkesan lagi. Jadi Hmm. sebenarnya kena berubat dua-dua. Hmm. Dirukiah dua-dua serentak dipanggil. Ini dipanggil kes gangguan jin Hmm. asyik, jin pecinta. Baru kita akan lihat dalam dua-dua ni ada jin tak dalam badan. Itu pertama dulu. Ataupun ada kesan tak pengaruh dia. Hmm. Hak mana lebih kuat? Yang mana akan lebih dipanggil bereaksi lah. Tu. Yang mana sasaran jin tersebut, sasaran tepat dia, hak asal dia. Suami ataupun isteri. Dan Ustaz rasa macam lebih kepada isteri. Tu. Okey, kalau gaduh, hak mana menang? Adik saya dia sama lah. Kita ngalah kamu. Sebab Malah nak besar. sebab memang betul. Perempuan yang akan menang. Lebih pada dia. Sebab tu Ustaz cadangkan rawat. Dia yang kena rawat dulu. Kalau salah satu, contohnya salah satu mana lebih kena rawat dulu? Isteri. Baru suami. Tapi Ustaz cadangkan dua-dua lah. Dua-dua. Dua-dua dirawat serentak Jadi bersama. kena Jadi kena pergi jumpa dengan ustaz ke lagu mana? Kalau itu lebih, kalau face to face mungkin duduk macam dekat. Kalau face to face lagi baik. Akan tetapi lepas bulan Ramadan lah. Sebab bulan Ramadan kita tak buka rawatan. Sebab kita tak berani nak rawat di siang hari. Sebab memang akan muntah kerasukan batal puasa lah. Jadi lepas bulan Ramadan boleh insya-Allah. Insya-Allah. Mari sekali dengan isteri. Kalau ada anak-anak bawa apa. Itu lebih mudah. Jadi kena set appointment ke? Tak? Okey, sebut nama. Catat ke? Tak apa, kita catat. Nama Muhammad Hanifah. Kita Hanifah, Abang Hanifah daripada Macau dah. Nombor telefon? 04 04 51 51 58 58 351. 351. Baik. Admin saya Ustaz Syafiq ni. Okey. Dia akan forsa Abang lah lepas pada raya nanti untuk set masa yang sesuai. Sebab kes ni jin pencinta jangan. Jin pencinta ni dia punya strategi yang bijak untuk meruntuhkan rumah tangga, institusi rumah tangga. Dan banyak kes-kes yang berlaku di mahkamah syariah sebenarnya ada kaitan dengan kes jin pencinta.
Ini. Dia Ha, asli. tu. Ha, Tapi sebelum dia dia boleh start main pun ke macam emosi. saya banyak dah pergi melawat. Dan banyak Hmm. melawat macam kata dia kena sihir pun ada. Ya, Sebabnya dia akan macam tempat seolah-olah kerja dia pergi ke berubah arah lah juga. sihir. Ha. Sebenarnya itu hanya Hmm. permainan jin sahaja. Dia permainan dia dah gitu. Sebenarnya tidak. Ha, tu. Nanti kalau mari tepat saya akan jelaskan detail satu persatu. Bagaimana corak permainannya. Bagaimana tipu daya dia. Ha, tu. Sebab jin pecinta ni, Okey. saya tak Baik. boleh nak lebih sangat dalam ni. Sebab ianya sangat-sangat sulit dan sangat-sangat sensitif melibatkan hubungan suami isteri dan sebagainya lah. InsyaAllah lah. Betul Zat. Lepas puasa Baik. nantilah insyaAllah. Ni. Okey. Okey. Sebab banyak soalan saya nak tanya Hmm. tapi tak sesuai dalam ni lah. InsyaAllah. Betul Okey. betul. InsyaAllah nanti kita ukiah Boleh. dua-dua lah. Itu lebih sesuai. Okey boleh Ustaz. Okey. Hmm. Jumpa lagi. So malam Nanti ni kita bagi Syafiq orang akan. lain kan. Okey. Okey. Nanti Ah. admin Okey baik. Ustaz Syafiq ni dia akan PM lah nanti untuk set ke. PM nanti. Set ke lepas hari. Okey. Baik. Okey Assalamualaikum. baik. Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Barakallahu fiikum. Okey, alhamdulillah. Jadi kisah jin pecinta ni bahaya kalau tak atasi awal-awal, boleh bawa mudarat yang lebih besar. Boleh bawa mudarat yang lebih besar. Dia boleh pergi, dia buat macam kes tu kes sihir lah apalah, ni bahaya. Dia jadi panjang cerita padahal benda tu setakat tu je. Ini bahaya. Baik. Saya banyak soalan nak tanya tapi bahaya kalau saya tanya dalam live sebegini. Ada yang boleh tanya, ada yang tak boleh tanya. Itu kena face to face. Baik. Okey, tuan-puan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tak siapa-siapa nak ukiah call? Silakan tekan button call yang berwarna hijau. Saya akan call. Bismillah. Baik tuan-puan, tadi sekali lagi saya maklumkan siapa-siapa yang nak buku ni boleh PM admin yang telah dipingkan di pada ruangan komen khusus untuk muslimah ruqyah mandiri untuk muslimah. Okey, insya-Allah. Kalau nak beli sekali dengan buku ni pun boleh. Ni harga 39, ni harga 25, 39 campur 25 berapa? Dan kita akan bagi satu free gift. Bam bidara 4 gram ini. Okey. 25. 64. Okey. Dan kita bagi free gift satu ni. Baik. Ustaz, adik saya 2-3 kali pergi balik Tafih. Tafih mana tu? Semalam Ustaz dia call. Mana ni? Suruh balik sebab ada saka kaca dia. Ustaz kat Tafih dia tak boleh nak buang kuk. Tafih mana tu? Tafih mana tu? Baik, alhamdulillah. Baik. Rasa tak ada dah malam ni. Okey lah. Tak ada, kita tutup lah. Okey, insyaAllah jumpa pagi esok. InsyaAllah ada kuliah pagi esok. Pagi esok Ustaz kuliah mana? Esok? Minggu pertama ke esok? Masjid Batu Tumbuh. Batu Tumbuh. Give it ya. Batu Tumbuh esok. Buat live. InsyaAllah kalau esok ada live lah. Di masjid ya. Kuliah subuh esok insyaAllah. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja untuk hari ini ya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada lain masa. Okey, insyaAllah. Minta maaf banyak terkasar bahasa, tersilap bicara. Kita jumpa dalam live besok pula insyaAllah. Okey, jumpa lagi. Terima kasih semua yang join. Jazakumullah khairan jazak yang infak. Moga-moga Allah SWT menggandakan pahala kita.
Dan jangan lupa untuk bangun berdoa pada malam karang sebelum bersahur. Tu kalau lebih baik lagi tahajudlah 2 rakaat pun tak apa, paling baik. Paling kurang 4 rakaat kalau boleh. Dan banyakkan berdoa dengan doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ataupun tuan-puan boleh amalkan zikir Ramadan seperti ini. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. Kemudian doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Karim. Okey. InsyaAllah. Oh, kaki tefu. Pasir Putih Kelantan, Tafih. Tafih nama apa? Pasir Putih tu. Dekat je tu Pasir Putih. Nanti PM admin dia apa? Admin rawatan bagi tahu tentang Tafih tadi. Nanti suruh bagi tahu pada admin, ustaz nak tahu cerita pasal budak Tafih tu yang ada masalah gangguan. Boleh ustaz nak tahu Tafih mana tu. Sepatu orang yang belajar Al-Quran Tafih, dia yang menguasai Al-Quran ini, patutnya jin takut pada dia sebab dia sentiasa membaca Al-Quran. Itu. Cuma mungkin mereka tak pandai guna kelebihan Al-Quran sebagai penyembuh. Sebagai doa dan sebagainya lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.